Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan sambung topik 3.2. Mula kita discuss dulu awak punya soalan, lepas tu baru kita sambung topik 3.3. Okey, ni awak punya buku nilam. Okey, first kena cari dulu kecerunan. Kenapa kena cari R? Sebab R tu kecerunan. Kalau awak plot graf ni lah. Okay. Kan kita ada nilai arus dan beza keupayaan yang berbeza-beza. Tapi dia cakap kat sini patuh apa? Mematuhi hukum Ohm. So bila dia mematuhi hukum Ohm, bila awak buat graf, ni lah kalau plot graf kan, V melawan I, awak akan dapat satu kecerunan. Sebab tu kita kena kira dulu R berapa. Sebab untuk pasangan yang ni, R dia sama. Jelas? Okey, mula-mula cursor cikgu awak nampak ke? Hello? Nampak tu. Cursor saya nampak? Nampak ya, Go? Okey. Jadi mula kira R dia 2.5 ohm, lepas tu kita kira Y lah. Untuk pasangan ni kita dapat kira Y, guna R yang sama, ni R lah. Okey, lepas tu yang ni pun kita guna R yang sama untuk cari X. Ada apa-apa nak tanya? Okey, now tengok soalan nombor 2. Okey, satu alat elektronik dilabel 12 volt dan 2 ampere. So dia nak rintangan, kiralah V sama dengan IR. So dapat 6 ohm ke? Ya. Okey. Soalan nombor 3. Rajah berikut, ni rajah ni lah. Okay, rajah berikut menunjukkan graf beza keupayaan melawan arus bagi konduktor P dan konduktor Q. Okay, apa yang kita belajar daripada sini? Kalau kita belajar graf Ohm kan, ni graf yang mematuhi hukum Ohm. Jadi PQ, siapa kecerunan yang lebih cerun? Mana satu? Konduktor P. Yes, konduktor P. Kalau kecerunan dia lebih cerun, bermakna nilai rintangan dia Lebih besar. betul. Jadi jawapannya ialah P mempunyai rintangan yang lebih besar daripada Q kerana kecerunan P lebih tinggi berbanding Q. Okey, ada apa-apa nak tanya setakat ni? Dah right dah betul semua? Dah cikgu. Memang tak bertambah ahli kita 54 orang. 40 orang hilang. Okey. Now hari tu dah belajar kan? Okey, ni hari tu dah belajar lita siri selari. Okey, ada tak yang awak nak isi tempat kosong ni? Isi dulu. Ke dah isi? Hello? Guys, Belum. Guys, pantas jawab guys. Kalau kena cerap ni guys. Tak cemerlang cikgu awak guys. Dah isi cikgu. Dah isi dah? Oh, dah isi. Next lah kalau gitu. Ni dah isi juga 4, 5, 6, 7 ni dah Okay, now kita nak buat exercise. Elok jugalah. Awak present. Ambil gambar present boleh? Hello? Senyap semua. Hello, cikgu nak tanya ni. Kalau present boleh ke? Cikgu present. Kenapa pula cikgu present? Terangkan boleh lah. Teranglah. Siapa nak jawab A? Apa jawapan dia? Saya. Fahim.
Sebut nama. Okey, Fahim. Fahim. Jawab apa? Ini jawapan dia 35 ohm. Okey, betul. Okey, B. Itulah. Cikgu nak pilih, sabar. Cikgu baca nama. Cikgu nak Izzat Amir. Nombor 2. Nombor B 2.67 ohm. Ya ke? You could. B 2.67 ohm, betul. Okey. Seterusnya. Okey, cikgu nak pilih. Adalah kat sini budak kelas lain. Salman. Tapi Salman kelas cikgu. Terus left. Nak pilih nama kena left lah. Okey, C. C ke cikgu? Yes. 34 ohm. 34 ohm, betul. Okey, tutup. Okey, cikgu nak baca nama. Mana nama? Okey. Zikri lah. Zikri jawab D, Zikri. Hilang dah Zikri. Hello, is Zikri there? Assalamualaikum. Zikri ni kelas mana? Kawan-kawan, tolonglah jawab. Zikri ni kelas mana? Tak ada kawan dah. Kelas 5P cikgu. 5P? Dia mana? Hello. Sedih rasanya. Okey. Next nak pilih Faizul. Faizul jawab D, Faizul. Faizul tak ada juga. Cikgu. Okey. Ya Faizul, ya Faizul. Belum kira cikgu. Belum kira. Belum terkira. Kenapa Faizul tak kira? Faizul pilih nama seorang, Faizul. Cepat Faizul pilih nama. Muafah. Muafah. Sila jawab D, Muafah. Muafah. Hilang dah Muafah. Orang ni masuk kelas, ada dalam kelas ke tak ada ni? Okay, cikgu nak Fatin Amira please. Fatin Amira. Assalamualaikum Fatin Amira. Sila jawab D, Fatin Amira. Fatin Amira pun tak ada. Okey, sekarang ni nak suruh jawab yang dah siap kira. Siapa? Dah siap. Siapa dah siap? Saya dah siap cikgu. Siapa tu? Dah siap. Siapa? Firdaus. 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 Saya cikgu. Firdaus kelas cikgu. 3.2 ohm cikgu jawapan dia. Kelas cikgu. Okey, cikgu tengok jawapan. Ya betul. Jawapan dia 3.2 ohm. Settle. Okey, ada apa-apa nak tanya? Mula-mula yang sesiri kita campur dululah. Yang sesiri kita campur 88 16 4 4 8 jadi
kita kira macam dia selari 1/16 campur 1/8 campur 1/8. Okay. So hari ini nak bincang yang nombor 2 ni. Nombor 2 je. Dah siap kira ke belum? Guys? Dah. Dah. Okay. Dah saya kira. Okay. Kena tegang ke tak payah? Nak suruh tegang, suruh. Tak nak tegang ke cikgu petik nama. Okey, cikgu pun ambil dah gambar ni. Okey, soalannya nampak tak yang cikgu ambil gambar ni? Nampak. Okey. Nampak. Macam ni, if you use phone, awak boleh zoom. Awak pinch to your phone and then you can zoom kalau tak nampak. Ke tak zoom, biar je tak nampak. Okey, soalan nak arus. Bacaan emitter arus lah. Okey, kalau emitter tu duduk kat sini, maksudnya dia arus besar lah, nampak tak arus besar yang lalu keseluruhan litar. Jelas? Kalau soalan B, dia duduk kat sini. Dia nak I2 sahaja. Okey. Untuk soalan C, dia nak apa? I2 juga. Okey. So kalau macam ni, kalau dia duduk di dalam litar, so your job susah sikit lah. Sebab apa your job susah sikit? Kena kira I besar dulu, kena kira R total dulu, baru boleh kira I kecil-kecil. Jelas ke tak jelas? Okay, Jelas. step 1 buat apa? Carilah R total dulu. Okay, yang ni Y to Z ni. Okay, berapa Y to Z punya rintangan? 4. Okay, R, Y, Z sama dengan sebab dia selari kena buat 1/R lah. Okay? 1/R Y, Z sama dengan 1/8 campur 1/8. Tekan kalkulator dapat berapa? Hello. 4. Oh. Kalkulator, cikgu percaya je kat awak. Okey, 4. Okey, jadi untuk dapat R total, tulislah R total. Okey, R total sama dengan R, X, Y campur. Awak kena cerita, jalan kira awak tu awak kena cerita. Baru pemeriksa faham apa yang awak cerita. So R, Y, Z lah tadi, betul? Okey, R, X, Y berapa? 8 campur 4 seperti yang awak kata. Kalau salah, salahlah kita ya. Okay, kita akan dapat 12 ohm. Jelas? Okay, so bila dah dapat R total, bolehlah kira I besar, I keseluruhan. I sama dengan V over I. Betul? Okay, siapa-siapa tak minat topik ni, buat ikut step je. Mula-mula cari dulu R total. Yang kedua cari pula I sumber lah, I yang besar. Okay, so V kita is 20. Okay, so tulislah 20 bahagi R total kita lah 12. Dapat berapa? 20 bagi 12. 1.67. 20 bahagi 12. 1.67. Okay, 1.67 ampere sebab dia nak arus. So selesailah kita punya soalan 1. Okay, kita pergi kepada soalan 2B lah. Okay, memang tak laku kelas cikgu Cikgu tengok sikit memang tak ada yang nak masuk Oh tak ada. Okay, kira. Alamak. Okay, berapa R total? Sebab semua dah hebat, cikgu tak nak tunjuk yang kira lah.
Cikgu nak tanya total je. Hello? Hello? 9. Ha? 9? 9 ohm. Okey, 9 ohm. So berapa I total? I yang besar lah. 0.5. 9.5. I sama dengan V over R. V kita berapa? 4.5 bahagi. 9. Okey, dapat 0.5. 0.5 ampere. Okey. So I tu dia akan lalu kat sini lah. Okay, dia akan lalu kat sini. Macam mana kita nak cari I2? Macam nak cari I2? Bila kita kat sini, kita ada kan I lalu kan. So kat sini adalah I1, betul? Kalau kita ada I1, kita ada R1, so kita boleh cari V1, betul? Betul ke tak betul? Betul. Kita cari V dulu supaya V1 ni kita boleh dapat V yang kat sini. Kita dapatlah cari V yang drop kat sini. V yang drop dekat cikgu tulis sikit V yang drop dekat Y dengan Z. Okey, nanti voltage drop dekat YZ ni akan sama je dengan 2 ohm dengan 2 ohm atas ni. So berapa? Kau kira macam mana? Okay, tengok buku kira. Buku kira R total, I total, okey. Lepas tu, nampak tak dia kira I, W, Z? WZ. Oh no, this is C. Okay, I is 0.5, I2 sama dengan I3. Dia buat macam tu je, dia bahagi 2 je. Betul juga tu. I boleh bahagi 2 sebab I2 dan I3 sama. Tapi cikgu suruh kira dulu sebab nak mantapkan teori. Okay. So kita nak cari V kan? V1 sama dengan I1 R1. Okay. So berapa I1? 0.5 lah sebab dia I lita, betul? Okay, R1 8 ohm. So berapa voltage drop pada V1 ni VXY lah. Dapat apa? 4. Awak memang bahagi 2 je? Awak kira awak bahagi 2 ke? Tak. Okay, kalau V yang drop dekat XY adalah 4 volt, maka VYZ akan dapat apa? VYZ ialah voltan sumber tolak dengan voltan XY. So voltan sumber 4.5 tolak 4. tolak 4. So kita akan dapat 0.5 volt. Okay, kalau lita tersebut lita selari, bermaksud voltage drop V2, voltage drop pada V2 akan sama dengan voltage drop V3. Jadi cara tulis dia VYZ akan samalah. Kena bagi tahulah siapa yang sama. Akan sama dengan V2, akan sama juga dengan V3. Betul? So bila dah sama, kita boleh kira lah. Kita ada I2, R2, kita pun dah ada V2. So bolehlah kira I2. Jelas? I2 sama dengan
V is equal to IR. I sama dengan V2 over R2. Okey, V2 kita 0.5. 5. Okey, bahagi 2. R2 2 dapat berapa? mendapat 0.25 Okey, 0.25 ampere. Okey, nanti kalau macam soalan objektif ke, awak dah tak perlu dah buat macam jalan kira cikgu kira ni. Awak boleh tulis je I tu bahagi 2 je. Kenapa I tu bahagi 2? Awak kena tulis lah I sama dengan I2 campur I3 kan. Tapi I2 dengan I3 tu I yang sama. Jadi dia jadi 2I. Sebab tu boleh bahagi 2. Nantilah kalau soalan ABC ke kan yang perlu jimat masa, tak perlu jalan kira yang panjang. Awak boleh kira macam ni. Di sini nampak tak ni? Ni kan? Nampak tak? I1 sama dengan I2 campur I3. Nampak ke? nampak. Nampak cikgu. I sama dengan XZ. Mana XZ? I sama dengan IXZ 0.5, tetapi I2 ni. I2 akan sama dengan I3. Nampak ke tak nampak? Disebabkan dia sama, awak boleh samakan dia. I2 sama dengan I. Jadi I tu boleh dibahagi 2. Okey? Okey ke tak okey? Okey. So for the next time lah, macam ni kita ni kan baru nak jawab soalan teori kan, tak cukup pula latihannya. Okey, so kita nak jawab soalan C. Okey. Ada apa-apa soalan setakat ni? Tak ada. Okey, so kita nak jawab soalan C lah. Okey, cikgu nak ambil gambar C dulu. Okey, nampak? Okey, mula-mula. Mula-mula. Macam nak buat mula-mula. Okey, kalau macam ni panjang perjalanan dia. Okey, mula-mula cari R total macam biasa. Lepas tu kita cari I lita. Okey, dia cari R total, cari I lita. Lepas tu kita cari pula voltage drop kat sini. Voltage drop kat sini, kita dapat voltage WX. Voltage drop dekat sini, kita akan dapat VXY. Voltage drop dekat sini, kita akan dapat VYZ. Okay, mula-mula cari dulu voltage drop kat sini, kat sini. Baru dapat V dan voltage XY ni. Baru boleh kira I2. Macam itulah jauh perjalanannya. Okay, so boleh mula Berapa R total kita? Tak ada? Hello? 12 kot. 12. 12 ohm cikgu. 12. 12 ohm. Okay, sabar cikgu check sekejap. Kenapa dia cari VWZ? Dia dah ada I ke? Kenapa dia cari VWZ? My God. VWZ.
RXY 1.5. Ya betul, 12. Apa jawab tadi? 12 ohm, betul. Okey. Nak tunjuk ke tak payah? Hello? Nak tunjuk juga? Boleh. Ke tak payah tunjuk jimat masa? Pandai lah kira total ni. Okey, mula-mula kena kira ni. RXY. Kena kira RXY dulu. Okey, RXY 1/RXY sama dengan 1/6 campur 1/2. RXY sama dengan berapa? 2/2. 5. 5? 1.5. Oh, 1.5. Okey. 1.5. Okay, jadi bila kita dah kira RXY, so kita dah dapat kira R total lah. R total kita R apa tu? RWX campur RXY campur RYZ. Okay. So sebab dia dah selari, campur je semua. 8 campur 1.5 campur 2.5 dapat berapa semua? 12 ohm. Okay, berapa I total kita? V is equal to IR. So V sumber kita 24. I sumber tak tahu. R kita 12. Okay, dapat berapa? 2. 2. Ya. Okay, I sama dengan 2 ampere. So apa yang awak kena tahu, 2 ampere ni lalu dekat 8 ohm, 2 ampere. Yang lalu dekat 2, sabar ya. Yang lalu dekat 2.5 juga adalah 2 ampere. Faham ke tak faham? Okay, so I yang lalu kat sini 2 ampere. So dia adalah IWX lah. So kat sini pun 2 ampere juga. So bila awak dah ada I, awak ada R, boleh cari V tak? VWX, boleh kan? So kalau awak ada I, awak ada R, awak boleh cari VWZ. So mula kita cari dulu VWX. Berapa? IR lah. I tadi 2 kali R. Berapa R? Hei. Mana datang 6? WX. Ni, WX ni berapa rintangan dia? 8. Dapat 16. 16 volt. Okey, seterusnya kita cari VYZ. Okey, IR juga. So berapa? I berapa? 2 kali 2.5. 5. Okey, dapat berapa? 5 volt. 5 volt. Okey, so berapakah VXY? VXY sama dengan V sumber 24 tolak dengan mana? Tolaklah dua-dua ni. Plus ada 5. Tolak 16, tolak 5 dapat berapa? 3. 3 volt. Ya. Ya. Okey, so bila kita dah ada kat sini 3 volt, maka kita ada V, ada R. Boleh cari I tak? Boleh. Kena declare lah. Betul lah, VXY tu untuk boleh je. So kira dulu, tulislah I2 sama dengan siapa? Tulis rumus dulu. I sama dengan V over R, betul?
Betul. So kita ceritalah V pada X, Y bahagi dengan R lah. R dia 6 lah, betul? Betul. Okay, so berapa? Betul. 3 bahagi 6. 3 Bahagi 6. 3 bahagi 6 dapat 0.5. 0.5 apa? Ampere. Okay, kita semak jawapan. Betul ke tidak? Hilang. 0.5 ampere. Tepuk! Bagus. Bagus bagi siapa-siapa yang memeriahkan kelas cikgu. Okay. So ada apa benda tanya? Boleh pangkah tak? Senang je kan? Lita ni kacang je kan? It's so easy. It's so easy guys. Tak ada siapa jawab. Hambalah kelas cikgu macam ni. Alhamdulillah. Betul ke? Alhamdulillah. Sedang-sedang. Sedang-sedang pula. Siapa jawab sedang tu? Okay, cikgu tutup Okay, cikgu pangkah. Jangan rindu tulisan cikgu. Okay, seterusnya kita nak masuk topik baru. Ya ke topik baru? Ni perbandingan. Jawab tak soalan perbandingan ni? Hello? Hello anak-anak, jawab tak soalan perbandingan ni? Ha? Hello? Tak dengar tadi, jawab sekali. Assalamualaikum anak-anak, dah jawab ke belum? Belum cikgu. Belum. Kalau belum, jawab dulu. Nanti kita bincang kemudian. Macam gitu. Okay. So, kita ada apa? Nyatakan kerintangan dawai. Oh, tak. Okay. Nyatakan kerintangan dawai. Baca buku awak tu. Kerintangan dawai merupakan keupayaan dawai itu untuk menghalang pengaliran elektron. Betul tak dalam buku teks awak? Faktor-faktor mempengaruhi rintangan dawai. Kerintangan dalam buku teks bawah lagi. Jadi awak bacalah dulu faktor-faktor yang mempengaruhi kerintangan dawai. Okay, apa faktor dia? Baca buku teks awak ni. Okay, ni nampak ni. Rintangan sesuatu dawai bergantung kepada panjang dawai. Semakin panjang dawai, semakin bertambah rintangan. Betul? Jadi faktor yang mempengaruhi rintangan panjang dawai inilah L. Okay, so apa yang kita dapat simpulkan? Semakin panjang dawai, semakin tinggi rintangan. Maksudnya dia apa? Berkadar terus. Betul tak? Betul. Okay. Ni amali yang awak kena buat, yang awak kena tahu kan. Kod lah keluar soalan garang. Ni awak bacalah step-step ni. Okay. Yang kedua, kita nak kaji pula rintangan suatu dawai bergantung kepada apa? Luas keratan rentas dawai. Okay. Dia cakap apa? Semakin besar luas keratan rentas dawai, semakin kecil rintangan. Maksudnya dia apa? Berkadar? Songsang. Berkadar songsang. Okey. So, ni amali dia. Pakailah dawai ni. Okey, maksudnya dia pakai dawai yang sama, jenis sama nampak. Dawai konstanten. Tapi ketebalan beza-bezalah. Tapi panjang dia apa? Panjang dia konstan.
ikut jadi constant variables lah. Jadi bila awak buat graf tadi ni, graf yang mana? Eksperimen yang pertama. Rintangan kalau lawan panjang dawai akan dapat berkadar terus. Seterusnya, kalau awak buat graf rintangan melawan luas keratan rentas, maka awak akan dapat berkadar songsang. Tapi bila awak 1/A kan nilai A tu, barulah awak dapat graf berkadar terus. Okey, apa maksud kerintangan dawai? Ni baca kerintangan dawai ni. Okey, kerintangan dawai simbol dia raw juga. Nampak tak raw? Nampak. Okey. Suatu ukuran bagi keupayaan konduktor untuk menentang pengaliran gas elektrik. Unit bagi kerintangan ialah ohmmeter. Okey. Nilai kerintangan bergantung kepada sifat semula jadi bahan dan suhu bahan tersebut. Okey. Rintangan dawai bergantung kepada kerintangan dawai. Jadi dia cakap rintangan semakin besar kerintangan, semakin besar raw. Semakin besar raw, semakin besar rintangan dawai. Jadi dia adalah berkadar terus lah. Okey. Buat-buat amali, okey buat-buat, okey dah siap. Okey, kerintangan bergantung kepada bahan dia cakap tadi kan? Okey. So, siapa kerintangan lebih tinggi? Kalau baca kat jadual ni. Nikrom lah betul. Hello? Betul Okey, cikgu. kerintangan tadi nilai dia ohmmeter. Inilah. Jadi nikrom kerintangan tinggi. Kuprum kerintangan paling rendah. Betul ke tak betul? Betul. Betul. Jadi kuprum kita gunakan untuk mengalir arus yang baik lah. Manakala nikrom kita akan pakai untuk alat pemanas. Kalau rintangan tinggi sesuai untuk pakai alat pemanas. Kalau kerintangan dawai yang rendah, sesuai kita guna wire yang mengalir arus lah. Apa contoh wire yang mengalir arus? Kabel penghantaran elektrik rumah ke rumah tu kita pakai kuprum lah. Kalau nak buat jug air masak, kena pakai nikrom. Ataupun ada bahan-bahan yang lebih sesuai lagi. Okey, contohlah mentol. Mentol kan alat pemanas. Untuk menghasilkan cahaya, betul? Haba ditukarkan kepada tenaga cahaya. Jadi kita pakai tungsten. Jadi awak kena carilah berapa nilai tungsten. Awak tahu tak berapa nilai tungsten? Okey, jadi kita nak cerita pasal keputusan eksperimen. Okey. Tadi kita dah belajar rintangan berkadar terus dengan panjang dawai. Rintangan juga berkadar songsang dengan A ni. Luas keratan rentas. Jadi rintangan kalau kita buat satu persamaan, kita akan dapat apa? Kita akan dapat R berkadar terus dengan panjang dawai dan berkadar songsang dengan luas keratan rentas. Jadi untuk kita hilangkan berkadar terus ni, kita tulis sama dengan satu nilai pemalar. Jadi pemalar tersebut dikenali sebagai Kerintangan. yes. Pemalar ini dikenali sebagai kerintangan dawai. So sabar, cikgu cerita sikit. Okey, ni Okey, nampak ni? So untuk hilangkan ni berkadar terus, kita kena tulis sama dengan satu nilai pemalar, betul?
Tetapi pemalar dalam kes ni ialah raw lah. Jadi kita ada R raw L over A. Jadi kalau kira-kira nanti nilai dia Newton per meter. Okay, ada apa-apa nak tanya tak pasal kerintangan? Macam ada orang nak join, tak ada Okay, ada apa-apa nak tanya tak pasal kerintangan? Okay, seterusnya aplikasi kerintangan dawai dalam hidupan harian. So nampak tak ni, mengkaji dan menghurai aplikasi kerintangan dawai dalam hidupan harian. Dia suruh awak dapatkan maklumat. Maklumat. Ni aktiviti secara berkumpulan ni. Okey, apakah dia? Elemen pemanas. Kalau pendawai elektrik di rumah, elok pakai apa? Pakai kuprom lah kan? Dia suruh awak sediakan laporan ringkas yang menghurai aplikasi kerintangan dawai. Okey, sebab awak buat video sekarang, awak buat research sendiri-sendiri je lah. Okay, ni aplikasi. So, elemen pemanas. Elemen pemanas kena pakai apa? So, kita kena ada piring pemanas bertindak sebagai elemen pemanas bahan konduktor yang mempunyai apa? Kerintangan dan takat lebur yang tinggi. Supaya apa? Ni awak kena tulis sikit lah sebab kalau dia tanya soalan mereka cipta, ni dia suruh awak reka cipta periuk ni. Ni ciri-ciri dia ni. Okey. Bahan konduktor mesti apa? Kerintangan apa? Kerintangan tinggi. Cikgu dah cakap lah tadi. Elemen pemanas mesti kerintangan tinggi. Kenapa takat lebur yang tinggi? Supaya bila kita dah panaskan dia, dia tak mudah melebur. Maksudnya dia tahan suhu tinggi lah. Kalau jawapan dia kenapa takat lebur tinggi? Reason dia tidak mudah melebur, tahan lama, boleh jawab macam tu. Okey, wayar penyambung terdiri daripada dawai-dawai logam yang halus. Jadi dawai penyambung ni apa? Dia mengalihkan arus kan? Jadi dia kena menggunakan dawai kuprom. Dawai kuprom kerintangan apa? Rendah. Dawai kuprom kerintangan rendah bagi mengelakkan dawai menjadi cepat panas. Okey. Aktiviti 3.4 disuruh buat apa? Kerintangan bahan konduktor, bahan bukan konduktor, semi-konduktor, superkonduktor. Ni disuruh awak berfikir ni. Think, pair, share. Pilihlah rakan. Okey, ni awak boleh baca perbandingan antara bahan bukan konduktor, semi-konduktor, konduktor dan superkonduktor. Kenapa ada banyak pula konduktor ni? Kenapa ada banyak? Satu, bahan bukan konduktor lah. Bahan bukan konduktor, dia tak boleh mengkonduksi elektrik. Jadi dia adalah penebat lah. Apakah contoh penebat? Kayu. Yang tak boleh mengalihkan arus. Okey, konduktor pula bahan yang boleh mengkonduksikan elektrik. Dia boleh mengalihkan arus. Jadi semi-konduktor ni dia berada di antara bahan bukan konduktor dan konduktor. Dia berada di tengah-tengah. Itu kita panggil semi-konduktor. Okey, semi-konduktor ni dia boleh mengkonduksi haba lebih baik dari penebat tetapi tidak sebaik konduktor. Okay, apa yang awak perlu tahu pasal semi-konduktor? Semi-konduktor ni dia boleh mengalihkan arus pada suhu tertentu. Dia macam tu. Pada suhu bilik dia akan bertindak sebagai bukan konduktor. Okey, contoh semiconductor, silikon dan germanium. Okey, apa makna superkonduktor?
superkonduktor ni mengkonduksikan elektrik tanpa sebarang rintangan. Maksudnya apa? Alat dawai lah. Contohlah dawai tu kita panggil dawai superkonduktor kan. Dawai tersebut tidak mempunyai kerintangan. Nampak ni? Mempunyai nilai kerintangan yang sifar. Tapi dengan syarat pada suhu genting lah. Okey, contoh cesium apabila berada pada atau di bawah suhu 1.5 Kelvin. Dia adalah superkonduktor. Okey, faham tak carta konduktor, bukan konduktor, semikonduktor dengan superkonduktor? Hello? Superkonduktor mengkonduksikan elektrik tanpa apa? Tanpa rintangan. Tak ada rintangan. Kalau awak mengalihkan arus tapi masih ada rintangan, maka dia dalam kategori konduktor biasa-biasa saja. Okey, ni awak boleh bacalah. Okey, so kat sini superkonduktor ialah bahan yang mengkonduksikan elektrik tanpa sebarang rintangan. Tiada sebarang tenaga yang hilang apabila arus mengalir melalui superkonduktor. Suhu genting ni apa? Suhu di mana kerintangan superkonduktor menjadi sifar. Maksudnya superkonduktor ni dia akan jadi super kalau pada suhu genting lah. Tetap suhu main peranan. Dia suruh pula awak cari maklumat tentang kajian superkonduktor. Okey, mari tengok penyelesaian melibatkan rumus kerintangan dawai. Cikgu lihat ada macam matematik sikit kat sini. Ni apa ni? Luas keratan rentas pi J kuasa 2. Jadi awak kena tiada matematik lah sebelum jawab topik ni. Okey, so bincang. Mari kita bincang sekarang. Okey, tengok contoh 1. Okey, contoh 1. Kerintangan dawai. Kerintangan dawai konstantan dengan panjang label lah L. Diameter. Diameter ni D kan? Diameter 0.6 mm. So maksudnya kerintangan dawai konstantan ialah yang ni lah, ohm meter. Setuju? So dia suruh hitungkan rintangan dawai konstantan. So apa rumus tadi? R sama dengan rho L over A. Betul? Betul. So ni kita dah ada kerintangan. Kita dah ada panjang. Kerintangan dah ada, kita dah ada panjang. So kita belum ada area. So kira dulu area. Area sama dengan pi J kuasa 2, betul? Tapi belum ada J pula. Jadi kena bagi tahu pula J sama dengan D bahagi 2, betul? Betul. 0.6 bahagi 2 dapat berapa? 0.3. 0.3 mm. Soalannya macam ni pula. L dalam cm. Diameter dalam mm pula. Tapi kerintangan dalam meter. So apa job kita? What's our job? Macam kena tukar semua kan? Ya. Tengok jawapan sikit. Intens sikit jawapan. Okey, dia cari mesti dalam meter. Penjawab juga mesti dalam meter. Okey, tu tugas-tugas awak lah. Kira.
Buat dulu. Sedih. This is so sad. So jari 0.3 milimeter. Kita nak meter saja. Okey, prefix kepada base. Prefix pergi base. Prefix pergi base. Base pergi prefix, bahagia. Prefix pergi base, darab. So 0.3 darablah nilai mili. Mili berapa? 10 kuasa? Hello? Negatif 4. Apa pula cikgu tanya mili? Mili 10 kuasa negatif 3 kan? Tak boleh jawab lah tu. Dia jadi negatif 4 bila awak tukar dia kepada standard form. Ke kanan kan? Ke kanan kuasa negatif. So 3.0 kali 10 kuasa negatif 4 meter. Okay, ni jarilah. Kira lah area awak tu. Area sama dengan pi. Nanti ditulis last kan. Okay, kita kira L dulu. L sama dengan 50 sentimeter. So kita akan dapat 50 kali 10 kuasa senti. Desi senti. Okay, senti negatif 2 meter. Okay, jadi kalau kita nak buat standard form, ni lah alih ke kiri, betul? Betul. Kiri kuasa positif 1. So 5.0 kali 10 kuasa negatif 1 meter. Betul ke tak betul? Betul. Nangis dah awak semua kalau tak ingat rumus asas ni. Okay, panjang dawai. Asal 0.5 meter je? Kenapa cikgu belum buat semua ni? Oh, dia tukar je. Sentimeter kepada meter. Bahagi 100. Ini dalam standard form lah. Kalau awak alih dia ke kiri lagi, dapatlah 0.5 meter juga. Okay, so isilah. Isilah dalam jalan kira R sama dengan kerintangan awak tadi berapa? 49 kali 10 kuasa negatif 8. Darab dengan 0.5 meter. Bahagi dengan, tulislah kat sini, pi kurungan. Kau nak tulis nilai pi tu, ada ke nilai pi? Dia tulis pi gitu, jawab salin lah pi gitu je. Okay, pi 3.0 kali 10 kuasa negatif 4. Okay, berapa jawapan dia? Awak pun tengok buku teks. Cubalah tekan. Cuba tekan dulu. Kalkulator. Betul tak buku teks tu? Hello? Hello guys? Hello guys? Ya, Berapa? 0.862. Sama. Jawapan buku teks. 0.867 ohm. 0.687 ohm. Okey. Contoh 2. Contoh 2 kira macam mana? Hilanglah contoh 2. Okay, ni contoh 2 dia nak suruh kira apa? Nilai kerintangan dawai kuprum. Cari raw lah. Okey, lepas tu nanti kita akan masuk topik baru, daya gerak elektrik. Sepatutnya kita nak masuk daya gerak elektrik ni, tapi panjang pula huraian kerintangan dawai. Jadi, kita isi tempat kosong dulu untuk buku nilam awak ni. Okey, isi tempat kosong.
Okey, panjang dawai. Pada suhu mala, rintangan bagi konduktor bertambah kalau panjang dawai bertambah. Pada suhu mala, rintangan konduktor berkurang kalau luas keratan rentas bertambah. Kerintangan dawai. Kalau dia bahan konduktor yang baik, maka kerintangan dia rendah. Rendah. Jelas? Kalau dia Jelas. adalah bahan pemanas, kerintangan dia tinggi. Okey. Ni awak tulis ke buku dah tuliskan untuk awak? Hello? Aku dah tuliskan. Alhamdulillah, buku dah tuliskan. Senang hidup awak ni. Ni amali awak tadi tu. Kalau awak feeling nak jawab amali kertas 3 nanti macam ni lah awak kena jawab. Awak kena isi tempat kosong, awak kena buat report lah. Ni awak kena merancang amali ni. Format lama rancang amali. Format baru awak baca je. Awak baca je prosedur ni, awak buat. Awak cari nilai-nilai. Mana lagi senang? Buat amali kan? Dari rancang amali. Okey, ni isilah tempat-tempat kosong. Isi tempat kosong. Sama dalam buku teks awak tu kan? Awak isilah. Banyak ke ni isi ni? Okey. Ni superkonduktor. Itu je. Mana latihan kerintangan dawai awak? Ada latihan ni. Okey, so kerja awak homework. Muka surat 80. Itu je. Dan muka surat 81. 2 soalan saja. Okey, ada apa-apa soalan nak tanya? Ni graf. Ini graf superkonduktor. Kenapa